Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dah masuk topik kedua dalam modul yang pertama. Topik kedua ni kita nak discuss sikit tentang pengiraan komisen untuk sales team. Okay, apa yang saya kongsikan ni adalah pengiraan yang saya gunakan untuk produk-produk yang saya run lah. Okay, pengiraan ni dia bergantung kepada berapa margin profit yang tuan-puan dapat untuk penjualan produk tuan-puan. So margin profit ni berlainan. So kalau tuan-puan jual sebagai stokis, lain margin profit dia. Kalau tuan-puan adalah founder produk, so beza. Founder produk mungkin margin profitnya lebih besar daripada kalau tuan-puan menjual produk sebagai stokis ataupun reseller. Alright, so ini untuk mereka yang menjual produk lah. So siapa-siapa yang menjual macam insurans, unit trust, so yang macam tu komisen jualan dah ditetapkan oleh syarikat masing-masing lah. Jadi topik kedua ni lebih kepada untuk mereka yang ada produk sendiri dan nak buat penetapan komisen untuk sales team masing-masing. Mungkin tuan-puan ada preference sendiri untuk penetapan komisen sales team, tapi apa yang saya kongsikan ni mungkin tuan-tuan boleh gunakan sebagai panduan untuk mula membuat penetapan komisen sales team. Right? So, pengiraan komisen sales team ni dia mestilah berdasarkan perkara yang mereka boleh kawal. Alright. So, bila kita ada sales team, sebenarnya sales team ni ada 3 benda yang di bawah kawalan mereka lah. Maksudnya mereka boleh tingkatkan benda tu dengan effort mereka. Okay, ini 3 benda yang sales team boleh kawal lah. Pertama, dia punya jumlah jualan bulanan. So maksudnya diorang boleh lagi keras mereka bekerja, lagi tinggi jumlah jualan mereka, lagi tinggi target yang mereka boleh capai. Yang tu memang effort team sales sendirilah. Yang keduanya adalah closing rate. Closing rate dengan jumlah jualan ni dia relatable lah, dia saing berkait closing rate. So lagi tinggi closing rate mereka, lagi tinggilah jualan mereka. Contohnya sehari anda bagi dia 100 leads. Alright, so ada sales team yang dia daripada 100 leads tu dia boleh close 15 orang. Ada yang daripada 100 leads yang kita bagi tu dia boleh close 40 orang. So kat situ closing rate mereka berbeza. So kat situ pun kita boleh ukur. Okay, kita boleh ukur cara mereka bekerja, dia orang punya usaha untuk meningkatkan closing rate dan jualan. Okay, itu pun closing rate pun adalah di bawah kawalan sales team lah. Yang ketiganya adalah average order value. Yang ni adalah bonus. Ada team yang saya jumpa, mereka membuat pengiraan komisen hanyalah berdasarkan jumlah jualan semata-mata. Alright, so ada yang menggunakan jumlah jualan dan closing rate dan sebagainya lah. So lagi tinggi closing rate, lagi tinggilah diorang punya komisen jualan. Sebab apa kita kena letakkan, so kebiasaannya kalau anda perasan, kalau company-company macam yang jual insurans, macam Amway, macam Coway, mereka hanya letakkan komisen berdasarkan jumlah jualan. Kenapa? Sebab kan company tidak spend duit untuk jualan ejen masing-masing. Kalau kita buat sales team, kita sebagai business owner, kita keluarkan kos untuk dapatkan lead. Katakanlah lead, satu lead RM7, satu lead RM10. So kalau closing rate mereka rendah, kat situ kempen kita sebenarnya berada dalam keadaan rugilah kalau closing rate mereka rendah. Sebab tu pengiraan komisen mestilah berdasarkan 3 matrix ni. Kalau jumlah jualan semata-mata mungkin tidak mencukupi lah, ataupun closing rate semata-mata tidak mencukupi, ataupun kena ambil kira ketiga-tiga perkara yang di bawah kawalan sales team. So kat sini numbers yang sales team kena ambil tahulah selain daripada jumlah jualan. Selain daripada mereka kejar jumlah jualan, mereka kena kejar juga closing rate yang tinggi. Kalau closing rate mereka tak boleh nak tinggi, mereka kena kejar average order value yang tinggi. So ini adalah matrix yang saya gunakan untuk pengiraan komisen sales team.
Sama ada mereka ni bekerja secara remote ataupun mereka bekerja dalam syarikat berada di office. Ini macam ini yang saya dah kongsikan tadi lah, matrix yang dikawal oleh sales team. Pertama, jumlah jualan, closing rate dan average order value. Alright, closing rate ni apa? Ini yang ramai orang tak tahulah, tapi saya dah kongsikan sebelum ni. Closing rate ni kita kira berdasarkan kadar bilangan jualan kadar bilangan jualan, bukan jumlah jualan. Bilangan berapa orang yang dia close daripada bilangan leads yang masuk. Contohnya, dia dapat close 3 orang daripada leads yang dia dapat 10. So kat sini closing rate dia 30%. Itu cara nak mengira closing rate lah. So macam mana nak tengok closing rate yang selesa? Balik kepada saya punya profit calculator tadi. Tengok berapa berapa break even closing rate yang sales team kena capai. Okay, mungkin 15%, mungkin 20% untuk bisnes anda. Pastikan benda tu ada dulu, baru kita letakkan target kepada sales team. Seterusnya adalah average order value. Average order value ini adalah purata nilai jualan lah. Contohnya, sales team sebut dia dapat buat jualan RM100 dengan 5 orang pembeli. So dengan average order value dia adalah 100 bahagi 5, RM20. So dekat sini macam mana nak tingkatkan sales team ni? Dia boleh tingkatkan jualan dia dengan 2 cara lah. So yang pertama, dia boleh tingkatkan jualan dengan closing rate yang tinggi, ataupun dia boleh tingkatkan jualan dengan average order value yang tinggi. Kadang-kadang mereka ni ada sales team yang dia punya closing rate dia rendah. Dia maintain dekat 20%, 25%, 15%. Tapi dia orang ni sekali close, dia close dengan harga package yang tinggi. So kat sini tetap jualan dia orang tinggi dengan amount spending yang selesa kita bagi kat dia orang. So ada juga sales team yang average order value dia rendah. Dia jual produk harga RM90, RM80, tapi closing rate dia 40%, 50%. Kat situ pun boleh menyumbang kepada jualan yang tinggi. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak buat pengiraan commission sales team, mestilah berdasarkan perkara-perkara yang mereka boleh kawal, iaitu 3 matrix ni lah. Pertama, jumlah jualan dia. Yang kedua, kita tengok kepada dia punya closing rate. Yang ketiga, kita tengok kepada dia punya average order value. Alright, seterusnya adalah selain daripada pemberian komisen tetap. Okay, yang saya tunjukkan tadi tu adalah komisen tetap yang mereka dapat setiap bulan berdasarkan dia punya pencapaian bulanan lah. Tapi pada setiap bulan, ini yang saya sarankan tim sale ni dia memerlukan booster untuk mereka capai sesuatu. Alright, sebab dia ni bekerja, memang kebanyakan sales team ni dia bekerja 100% performance dia bergantung kepada motivation. Lagi tinggi motivation dia orang ni, lagi tinggi jualan yang orang boleh dapat. Jadi sebagai business owner, kebiasaannya macam mana kita nak tingkatkan dia punya motivation, kita nak tingkatkan booster sales team ni adalah melalui pemberian bonus lah. Maksudnya kat sini kita tetapkan target untuk sales team. Bila dia capai certain amount of sales, kita akan bagi dia sedikit bonus. Okay, tetapi bonus yang saya sarankan mestilah bersyarat lah. Maksudnya dia capai amount ni, dia dapat banyak ni. Dia dapat amount ni, dia dapat banyak ni. Okay, tapi make sure sebelum kita buat pemberian bonus, kita buat pemberian commission, kita kena tahu berapa cost per leads yang okey, berapa closing rate yang okey, everything, supaya kita tengok campaign kita tu berada dalam keadaan loss ataupun untung. Sebab tu sebelum kita discuss topik ni, pada topik pertama saya bagi tuan-puan profit calculator supaya tuan-tuan boleh tengok kalau closing rate banyak ni, kalau cost per leads banyak ni, kalau AOV banyak ni, ada tak lebihan untuk kita bagi bonus. Kalau ada, so baru kita boleh buat pemberian bonus pada certain amount. Okay, macam mana cara saya buat penetapan commission? So ini adalah contoh
jadual commission team sales yang saya gunakan lah. Right, so kat sini tuan boleh tengok saya buat pemberian commission berdasarkan closing rate dan AOV. Alright, berdasarkan closing rate dan AOV. Kadang-kadang kita tengok kat sini AOV ni rendah tapi closing rate nya tinggi, commissionnya tinggi. Alright, seterusnya yang kita tengok paling bawah adalah closing rate nya tinggi dan AOV nya pun tinggi. Kat sini commissionnya tinggi. So depends kepada tuan-tuan punya cara pengiraan commission. Tapi yang saya kongsikan ni adalah sebagai panduan lah, panduan untuk tuan-tuan kira balik sama ada kalau tuan-tuan buat commission structure macam ni adalah tuan-puan berada dalam keadaan profit ataupun loss. Jadi untuk membuat commission structure macam ni, tuan-tuan kena buat pengiraan secara teliti lah berdasarkan profit calculator yang saya kongsikan pada topik yang pertama lah. So ini profit calculator yang tuan-puan boleh gunakan dan ini adalah structure commission untuk sales team yang tuan boleh gunakan sebagai panduan. Sebenarnya tadi saya dikongsikan tentang bonus. So macam mana pula saya membuat pengiraan pemberian bonus. So dekat bawah ni, ini adalah contoh. Ini adalah contoh pemberian bonus. Kalau sales team tersebut dia mencapai certain amount of jualan pada setiap bulan lah. Dia depends kepada berapa harga produk tuan-puan, berapa biasanya sales team capai. So saya buat pengiraan bonus ni berdasarkan bulan sebelum punya performance. Katakanlah by average sales team boleh capai 35,000. So pada bulan seterusnya saya akan naikkan target. Mungkin siapa yang dapat 45,000, siapa yang capai 40,000 baru kita akan bagi pemberian bonus yang lebih tinggi. Tapi apa yang saya kongsikan pada topik ni adalah tidak tetap, tapi boleh tuan-puan boleh gunakan sebagai panduan untuk membuat penetapan commission kepada sales team lah. Alright, so macam mana kita nak tahu macam mana kita nak tahu commission, tuan-puan boleh monitor performance sales team tuan-puan setiap hari. Ataupun kalau tuan-puan ada marketers, macam mana tuan-puan nak monitor performance mereka setiap hari. Yang kedua, macam mana kita nak monitor performance sales team setiap hari kalau tuan-puan sendiri adalah marketers. Alright, so itu topik yang kita akan bincangkan pada topik yang ketiga nantilah. Lebih kepada kita nak sembang tentang format reporting harian, mingguan dan bulanan. Kat sini benda ni penting sebelum kita masuk kepada topik yang terakhir tentang troubleshoot. Alright, so kita jumpa pada topik yang ketiga nanti.